Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina ala rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi fid dunya wal akhirah. آمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati dan memandangkan keadaan line internet yang agak slow akhir-akhir ni selepas daripada PKP, era pandemik. Selepas daripada tu keadaan line internet amat slow perlahan. Maka sebab itulah ambonya terpaksa lah untuk paksa buat video lah untuk ambo masukkan dalam ambo upload dalam FB grup Talaki. InsyaAllah untuk kitab-kitab lain pun kita akan uploadkan video ke dalam grup Talaki. Untuk kita bertalaki secara online rasanya dalam tempoh masa sekarang ni tidak mampulah kerana keadaan lain yang agak slow, sangat-sangat perlahan. Jadi supaya talian ataupun rangkaian pembacaan kitab kita ni ataupun silsilah dianya tidak putus, sebab itulah hamba ambil alternatif hambanya. Hamba akan buat video, kita akan upload dalam FB, akan post dalam FB group Talaki, insyaAllah. Bagi sahabat-sahabat yang ada komitmen, yang berminat untuk belajar, untuk menadah kitab-kitab turas yang membaca ni, bolehlah buka insyaAllah dalam grup Talaki. Jadi kita tengok malam ni pagi ni kita tengok kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 10, iaitu pada tajuk atau maudhu'nya pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Kita ambil situlah pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Qala al-musannif qala syaikhu, pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ini baca ambonya sekadar setengah jam saja. Video yang kamu buat ni setengah jam saja untuk semua kitab lah. Sekali baca setengah jam. Pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Pertamanya kita lihat perkataan pasal. Pasal ni kalau dalam bahasa Arab faslun, penceraian ataupun pecahan. Itu dia. Pasal ni pecahan ataupun penceraian. Maka dalam kaedah kitab kitab-kitab sama ada kitab turah ataupun kitab baru ni, dia akan tulis pasal. Dan kataan pasal ni pun sudah dimelayukan. Sudah dimelayukan. Jadi dalam bahasa Arab dia kata faslun, sebutannya. Dalam bahasa Melayu pasal. Jadi pasal ni makna dia di sini kalau boleh, kalau sesuai kita bolehlah bagi pecahan.
Pecahan yang ketiga. Pecahan yang ketiga daripada berapa pecah dia? Daripada 7 pasal 7 pecahan pada menyatakan, pada menerangkan. Pada menyatakan ni menerangkan lidah, anggota lidah. Itu dia. Jadi sebagaimana biasa kita telah maklum sebelum ni pasal yang pertama mata, telinga, kemudian yang ketiga ni lidah, bahawasanya lidah ni merupakan salah satu anggota yang dikurniakan oleh Allah kepada kita sebagai nikmat yang pertamanya, kemudian ianya sebagai amanah. Apabila ianya sebagai nikmat, ia wajib disyukuri, dan apabila ianya sebagai amanah, ia wajib dijaga, yakni dikawal daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi kalau kita faham daripada sini, bahawasanya lidah ni merupakan salah satu anggota yang diamanah kepada kita, maka kalau kita reti juga, kita ingat bahawasanya kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya, dan kehidupan kita ini adalah untuk menghasilkan ibadat, maka kita akan gunakan lidah kita tu untuk menghasilkan ibadat, menghasilkan kehambaan kita kepada Allah. Jadi dengan cara kita taat, kita guna lidah kita tu kepada perkara-perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Baik, kata dia, ketahui olehmu. Bila sebut ketahui olehmu ni, maksud sini fi'il ataupun kata kerja di sini adalah kata kerja amar ataupun suruh ataupun perintah. I'lam. I'lam dalam bahasa Arabnya, ketahui olehmu ni ialah i'lam. Siapa dia mu tu di situ? Dia kata ketahui olehmu. Siapakah dia mu? Khitab ataupun tuju. Suruh tahu tu siapa dia tu? Ketahui olehmu, mu tu siapa? Mu tu siapa? Mu di sini khitab dianya kepada orang-orang yang murid, dia panggil, yakni orang yang nak belajar. Orang-orang yang nak belajar. Pertama. Yang kedua, ketahui di sini ialah orang-orang yang nak menjalani jalan ni. Nak menjalani yang jalan ni lah, jalan tasawuf ataupun jalan nak baiki hati. Jalan nak baiki hati. Belum lagi kita nak kira jalan tarikat, jalan hakikat tu. Boleh juga kalau kita kata mu di sini nisbah bagi orang-orang yang nak menjalani jalan sufi, yakni orang salik. Maka mu tu boleh kita kita tujukan kepada berbagai orang. Dia bergantung kepada iktibar kepada setiap orang, setiap martabat, setiap tahap orang yang menjalani jalan tasawuf ni. Kalau orang awal seperti kita ni, yang baru nak belajar, kata baru nak tatih, maka mu di situ maksudnya talib, yakni penuntut ilmu. Manakala bagi orang yang tinggi sikit, yang nak beramal dengan ilmu yang dia tuntut ni, ni dia panggil orang murid. Dia belajar tu kan nak beramal. Sebab tahap belajar ni ada orang belajar untuk semata-mata nak tahu sahaja. Ada orang belajar kerana nak beramal. Walaupun hakikatnya dalam Islam ni bila kita belajar wajib kita amal. Tapi ada juga orang belajar ni nak tahu dulu.
Peringkat awal dia nak tahu, nak faham, nak reti dulu. Kemudian barulah nak beramal. Jadi orang yang belajar nak beramal tu sudah naik satu tahap. Dah. Jadi kita insya-Allah lah masuk golongan yang kedua adalah kita ni. Dah kita belajar nak tahu kemudian nak beramal. Dan orang yang telah menjalani jalan tasawuf ni sudah beramal lama dah. Maka orang ni dah ketahui olehmu, di situ bermaksud dipanggil, disebut orang salik, orang yang berjalan jalan tasawuf. Itu dia. Dan kalaulah orang ni orang kata tengah berjalan dan dianya dah sentiasa dalam keadaan hati tu tak terlepas daripada Allah Ta'ala, orang tu dia panggil orang syuhud dah. Jadi ketahui olehmu di situ, orang di martabat ni dipanggil martabat syuhud. Itu dia. Itu dia iktibar pada martabat masing-masing. Maka martabat ni adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. Jangan ingat kita dapat dengan usaha kita, dengan sebab kita rajin belajar gitu gini kita dapat tahu dah. Itu dia. Kata dia ketahui olehmu bahawasanya kalau kita belajar dalam bahasa Arab, bahawasanya ni takwil masdar gitu gini baru boleh jadi maf'ul. Dah biarlah tu. Kita ambil kita jadikan maf'ul direct sini. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah. Ia di situ ialah ia Allah. Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah. Akan lidah. Bagi engkau, bagi kita tu apa? Sebabnya, ilatnya apa? Kenapa? Supaya membaca engkau dengan dia, dengan lidah tu akan Quran. Itu dia. Jadi kata dia, ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah. Jadi di sini musannif ataupun pengarang kitab ni menggunakan perkataan menjadikan. Dia tidak menggunakan perkataan menciptakan. Kenapa? Kerana ta'rif yang berbeza dua tu. Mana faham kita, reti kita, perkataan menjadi dengan mencipta ni adalah ada perbezaan. Ya, kedua-dua perkataan itu ada perbezaan. Kalau kita guna pakai kalimah menjadi. Kalimah menjadi. Menjadi ni daripada benda tiada kepada benda ada, ataupun daripada benda yang telah ada kepada tiada. Itu yang kita faham apabila kita gunakan maksud kalimah menjadi. Manakala maksud kalimah mencipta ni ialah kita merangka. Kemudian kita membuat sesuatu yang telah ada. Seperti kita kata buat rumah daripada kayu telah ada. Itu dia panggil mencipta. Kita merangka dulu, kita planning dulu, kemudian kita buat. Maka sesuainya bagi Allah Ta'ala supaya mengelak daripada tajsim jadi mujassimah atau maka kita gunakanlah semoleknya kita gunakanlah menjadi. Kataan menjadi daripada mencipta. Itu dia. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah. Lidah mana? Lidah yang ada sifat perkata, yakni lidah yang boleh berkata-kata. Kalaulah lidah tu tak boleh berkata-kata, yakni bisu, maka tak dikira di sini. Sebab dia tak ada hukum. Orang yang mempunyai lidah yang bisu, maka dia tidak ada taklif pada lidah dia, pada anggota lidah dia tak ada taklif. Maka maksud di sini kita nak bicara, kita nak membahas ataupun nak bincangnya di sini ialah
lidah yang ada sifat berkata ataupun lidah yang boleh berkata-kata. Itu lidah yang boleh berkata-kata tu, lidah tu ada taklif, ada hukum. Kalau lidah tak boleh berkata-kata, lidah tu tak ada hukum. Tahu olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah, yakni lidah yang mempunyai sifat perkata, yang boleh berkata-kata. Bagi engkau, dia jadikan bagi kita. Ni kita nampak nikmat, nampak kurnia, nampak amanah dah. Apa? Sebab supaya membaca engkau, supaya boleh membaca engkau. Inilah kita nampak dah. Peranan lidah ni kerana ibadat, nak menghasilkan kehambaan. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Supaya menghasilkan ibadat, supaya membaca engkau dengan dia, supaya boleh membaca engkau dengan dia, dengan lidah tu. Akan Quran. Maka kita faham di sini orang yang tidak ada lidah ataupun orang yang ada lidah tapi tak boleh berkata-kata, rugilah dia situ. Sebab tak ada dah amalan ibadat dia dengan lidah. Tak ada dah amalan dia dengan lidah. Rugilah dia di situ. Dari sudut itulah. Dari sudut kita pandai setiap anggota ni boleh menghasilkan kehambaan, boleh beribadat kepada Allah. Maka bagi orang yang tiada lidah, orang yang ada lidah tapi tiada sifat berkata, tak boleh berkata-kata, orang ni dia rugi di situ. Apabila dia tak ada lidah ataupun tiada sifat berkata, maka dia rugilah di situ. Sebab dia tak boleh beramal, tak boleh menghasilkan diri dia dengan lidah dia tu sebagai hamba Allah. Tak boleh menjadikan asbab, tak boleh menjadikan lidah dia tu sebagai asbab untuk menjadi hamba Allah. Kalau dipandang dari sudut tu, maka kalau kita tengok begitu, tidak adil lah Allah Ta'ala. Jadikan orang ni ada lidah yang ada sifat perkata. Jadikan orang ni ada lidah tapi tak boleh berkata-kata. Kalau melihat dari sudut negatif begitu, maka kita akan nampak bagi kita yang kurang kepahaman tentang agama ni, kita akan nampak tidak ada keadilan Allah Ta'ala ni. Namun kalau kita pandang dari sudut lain, sudut positifnya, orang yang tidak ada sifat perkata ni, walaupun dia ada lidah ni, dia ada kelebihan dari sudut lain. Iaitu dia sudah tidak akan dapat dosa dah melalui lidahnya. Itu dia. Kalau pandai di situlah, dia tak dapat melakukan dosa dah dengan lidah dia. Selamat dah. Sudah selamat dah lidah dia tu. Maka sebab itulah dalam soal sebegini kita kena jangan nampak negatif tu lebih pada negatif. Kita kena melihat dari segi positifnya. Barulah kita ni dari segi pemikiran, kepahaman kita kepada Islam ni, terutamanya berkenaan dengan ketuhanan tu, baik, molek dan selamat daripada akidah yang boleh merosakkan. Sebabnya kalau kita sentiasa berfikiran positif, kita akan merasa Allah Ta'ala tu zalim kepada kita. Kita tidak akan nampak kebaikan, tidak akan nampak kenikmatan di sebalik setiap kejadiannya. Kita akan boleh menimbulkan su'zan, sangka jahat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang boleh membawa kepada Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kekurangan. Maka perkara-perkara sebegini akan menyebabkan akidah kita, akan menjejaskan akidah kita, dan kalau ianya dia boleh mencapai pada satu tahap membawa kita kepada kufur. Kepada kufur. Itu dia. Jadi cubalah kita berfikiran positif, kita melihat dari banyak sudut.
Jangan kita melihat pada satu sudut. Kerana apa? Kerana takdir Allah Ta'ala amat sempurna. Tidak ada cacat celanya. Supaya boleh ataupun dapat membaca engkau dengan dia dengan lidah akan Quran. Itu dia. Dan hadis. Dan hadis Quran ni firman Allah Ta'ala, hadis ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh baca Quran, kita boleh baca hadis kalau lidah tu ada sifat perkata. Maka perbuatan lidah sebegini merupakan jalan ataupun dia panggil asbab untuk menghasilkan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Kenapa? Kerana baca Quran disuruh dalam Islam. Baca hadis disuruh dalam Islam. Maka bila kita mengerjakan perkara yang disuruh, kita telah mengerjakan ibadat. Sebab tu dia menghasilkan kehambaan. Dan segala zikir. Jadi kalau kita belajar daripada kaedah tata bahasa Arab, supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis. Hadis itu ataf kepada Quran, dan kemudian dan segala zikir. Ataf pula segala zikir itu ataf kepada hadis dan Quran. Jadi ataf di sini dia panggil ataf am kepada khas. Ataf am atas khas. Apa? Sebab zikir ni am, umum. Baca Quran, baca hadis ni khas. Kerana baca Quran juga dipanggil zikir, baca hadis dipanggil zikir. Zikir ni umum. Dia panggil ataf am kepada khas. Itu dalam kaedah bahasa Arab, tata bahasa Arab. Kenapa disebut baca Quran ni zikir? Kenapa disebut baca hadis ini zikir? Kerana zikir ni dia membawa kepada dua maksud. Pertama, zikir dengan makna, dengan maksud sebut. Yang kedua, zikir dengan makna ingat. Jadi, baca Quran itu kita sebut di lidah. Baca-baca di lidah ni kita sebut di lidah. Baca hadis itu kita sebut di lidah. Sebab itulah baca Quran dan baca hadis ini dipanggil zikir. Itu dia. Dipanggil zikir. Jadi ataf di situ, ataf dan zikir kepada Quran. Pada hadis itu ataf situ dia panggil ataf am ke atas khas. Kerana zikir itu am, umum, termasuk Quran, baca Quran, termasuk baca hadis, termasuk tasbih, termasuk tahlil, termasuk tahmid, dan termasuk dalam zikir juga ialah majlis ilmu, belajar ilmu agama. Itu termasuk dalam zikir. Itu dia dia. Dan menyuruh. Rasanya sesuai kalau kita berhenti di situ. Sebab di situ tu ada lagi ibarat kitab yang perlu kita betul. Dan menyuruh tu dia sebenarnya dia gugur tu. Jatuh dua lagi ibarat di situ. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita akan sambung pada masa yang lain. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.